Jadi bila kita sampai bab ni, kita masih lagi dalam perkara tentang terjemahan dan nasihat dan kata sambutan guru kepada pengarang kitab ni. Jadi kita sampai pada muka surat 19, meninggalkan adab dapat mengakibatkan seseorang itu terusir. Bukan sekadar terusir daripada perkara yang dia lalui, bahkan setelah itu perkara tersebut tidak menghasilkan apa-apa pun pada seseorang yang tidak ada adab. Kisah ni pernah diceritakan oleh guru kami masa zaman saya belajar di Seri Petaling. Guru kami ada cerita zaman dia belajar di Pakistan. Ada satu orang pelajar ni dah memang duduk dalam tahun akhir. Kalau dalam pengajian kitab mengikut orang kata sistem Deobandi, sistem daripada India, pengajian kitab di Malaysia ni ataupun di sebelah sana, India, Pakistan, Bangladesh, pengajian kitab lebih kurang 8 tahun. Pengajian kitab lebih kurang 8 tahun. Dan 8 tahun itulah hampir ke semua jurusan ilmu dalam bab agama ada. Semua ada. Bermulanya daripada tahun 1 kita belajar ilmu nahwu, sorof, ilmu tata bahasa Arab. Kemudian kita belajar dalam tahun yang sama, kita belajar kitab-kitab hadis 40. Dalam tahun yang sama juga kita belajar kitab adab, tauhid. Kemudian dibawa pada tahun seterusnya. Sampailah tahun akhir, tahun 7 dan tahun 8. Jadi pelajar tadi, tuan guru kami cerita, pelajar tadi berada di tahun 8. Dan nak habis dah. Dan nak khatam, dan nak habis belajar. Tahun 7 dan tahun 8, kalau mengikut pengajian kitab, aliran Deobandi dipanggil, Deoban. Deoban ni satu tempat di India. Memang kalau tuan-tuan dan puan kalau nak tengok pengajian hadis yang terhebat di India, sehingga kan ramai daripada negara Arab, bahkan daripada Mekah, Madinah, Mesir, sambung pengajian hadis, ambil pengajian hadis khusus bagian hadis di India. Jadi pelajar ni dia belajar tahun 8. Jadi dalam masa dia belajar tu, pada suatu ketika dia ada berlaku sedikit salah faham dengan tukang masak di madrasah tersebut di Pakistan. Ada berlaku sedikit salah faham sehingga menyebabkan pelajar tadi telah berlaku kasar. Dia tumbuk tukang masak tadi. Jadi selisih faham, dia tak puas hati, dia tumbuk tukang masak tadi. Dengan sebab begitu saja, bukan kata dia tumbuk guru dia, baru tukang masak. Dengan sebab begitu saja Allah Subhanahu Wa Taala telah singkirkan pelajar tersebut daripada madrasah. Sehingga ke hari ini pelajar tersebut tidak dapat mengajar di mana-mana madrasah di Pakistan. Tak dapat mengajar. Sebab apa? Bila mana satu orang walau bukan kata zaman dia belajar, hatta selepas zaman dia belajar pun, kalau dia tidak ada adab, Allah Subhanahu Wa Taala akan singkirkan dia daripada perkara tersebut, daripada perkara yang dia alami. Ataupun contoh perkara itu ialah ilmu, berkaitan dengan ilmu. Kalau dia tidak ada adab, maka dia akan tersingkir daripada ilmu. Bahkan ilmu yang ada pada dia, Allah Subhanahu Wa Taala tak ambil khidmat ilmu tersebut. Jadi gitu. Jadi pelajar tersebut keluar daripada madrasah. Kemudian pelajar tersebut, tuan guru saya setelah beberapa tahun selepas itu, dia datang pergi ziarah madrasah dia di Pakistan. Dia datang ziarah lah. Dia terjumpa kawan dia tu dekat salah satu orang kata pekan kecil di Pakistan. Dia terjumpa kawan dia. Dalam keadaan kawan dia tu tengah jahit kasut. Sepatutnya tahun 8 ni orang kata pengajian hadis Sahih Sittah. Dia Sahih Sittah ni dia pengajian kitab 6 kitab hadis besar.
Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sahih Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Jadi 6 kitab hadis besar ni biasanya memang diajar pada dua tahun akhir di mana mana-mana madrasah yang beraliran Deoban. Jadi pelajar tersebut dia sahabat dengan guru saya. Jadi guru saya tegur lah. Dia tegur kan, tengok keadaan dia begitu. Allah Subhanahu wa taala singkirkan dia daripada ilmu. Bahkan bukan kata singkirkan. Selepas dia keluar belajar tu, dia nak sambung belajar dekat mana-mana madrasah di dalam Pakistan, semua tak terima dia. Tengok, ini dipanggil, bila mana seseorang meninggalkan adab, maka orang itu secara zahirnya dia akan tersingkir, terusir daripada perkara tersebut. Ya, maka barang siapa yang adabnya buruk di dalam rumah, nescaya dia akan diusir ke pintu. Ialah kita pun, kita sendirilah, dalam ahli keluarga kita sendiri. Kalau anak-anak kita kurang ajar, biadab, kita halau keluar, betul. Macam kita tengok cerita Sazali tu kan, anakku Sazali. Macam mana ayah dia buat? Ayah dia halau daripada rumah. Sebab apa? Sebab dia biadab dengan ayah dia. Ayah dia halau. Yalah, walaupun sayang, tapi nak buat macam mana? Terpaksa halau daripada rumah. Dan jika adabnya buruk di pintu, tadi diusir dekat pintu. Kalau dekat pintu pun masih lagi beradab buruk, nescaya dia akan diletakkan di kandang hewan. Jadi kalau orang yang memang adab dia buruk, manusia pandang memang akhlak dia buruk, maka bukan sekadar di pintu, bahkan layak tempat dia tu layak di tempat haiwan, di kandang haiwan. Jadi penting sangat-sangat adab ni kita usahakan. 50 adab yang dalam kitab ni, sebenarnya ini semua adab ni memang ada kaitan dengan kehidupan Nabi SAW. Dan tuan-tuan dan puan, kita jangan ambil enteng, pandang rendah. Jangan pandang ringan. Sebab apa sahaja yang berkaitan dengan Nabi, semuanya mulia. Mulia. Walaupun masuk tandas dengan kaki kiri, kita nampak perbuatan tersebut macam benda kecil, tapi hakikatnya di sisi Allah benda itu besar. Sebab apa sahaja benda yang berkaitan dengan Nabi, perkara yang berkaitan dengan Nabi, semua Allah cerita dalam Quran. Wajah Nabi Allah cerita dalam Quran, pandangan Nabi Allah cerita dalam Quran, mata Nabi Allah cerita dalam Quran, rambut Nabi SAW Allah cerita dalam Quran, semua Allah cerita dalam Quran. Jadi bermakna apa saja perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, semuanya ada kebaikan, ada hikmah, bahkan ada kejayaan selepas kehidupan selepas mati. Ya, jadi kita usaha insya-Allah, mudah-mudahan. Adab itu bukanlah sebatas adab zahir sahaja. Betul. Jadi bukan orang kata bab adab ni bukan hanya zahir, di luaran sahaja. Bahkan orang kata pada hati pun ada adab. Ya, iaitu hanya sebatas anggota tubuh yang diam dan menundukkan kepala saja. Ialah, kalau kita tengok kan, contoh kadang-kadang ada sebahagian orang kata budak dia tunduk kan, jalan depan orang tu tunduk kan, diam kan. Dia bukan, adab ni bukan sekadar itu, bukan. Dia depan orang tua kan, depan orang yang dia kenal, orang yang lebih tua daripada dia tunduk diam. Tapi di belakang dia raya Hindu dia panggil. Ya, lompat habis. Ya, bukan begitu. Adab ni dia bukan begitu. Ya, dia ada lebih lagi pada tu. Namun adab sejati yang sesungguhnya adalah adab hati, batin. Adab hati itu sendiri memerlukan adab. Saya tak tahu lah, mungkin saya pernah cerita di sini, iaitu Imam Muhammad Ibnu Sirin, seorang ulama pentafsir mimpi di zaman tabi'in. Ulama di zaman tabi'in, iaitu Muhammad Ibnu Sirin. Beliau ni, asalnya beliau ialah satu orang yang kaya. Memang kaya betul. Kaya sungguh. Sehingga kan punyalah kekayaan dia tu, dia bahagikan pada setiap orang miskin yang duduk dalam daerah itu. Tapi pada suatu ketika Allah Ta'ala nak uji. Yalah, ulama ni memang, sebab ulama
Allah uji di dunia, sebab balasannya di akhirat terus syurga. Allah bagi balasan syurga terus dekat dunia. Sebab balasan untuk perbuatan dia itu memang Allah bagi cash dekat dunia, supaya tidak ada balasan yang buruk di akhirat. Ini untuk orang kata ulama-ulama yang jenis bertakwa pada Allah. Jadi bila Muhammad Ibn Sirin pada suatu ketika beliau keluar daripada rumah, beliau berjalan dekat satu lorong, beliau nampak satu orang miskin tengah minta sedekah. Tiba-tiba terdetik dalam hati. Dia pandang rendah pada orang miskin tersebut. Yalah. Kadang-kadang orang kaya ni begitu sifat dia. Nampak orang miskin, gitu. Ya, tapi bukan yang di sinilah. Mungkin di luar negara lah kot, kan. Ya, kita insya-Allah orang Malaysia ni terkenal dengan kemurahan hati. Walaupun pada scammer sekalipun dia bagi juga duit. Nak bagi tahu kata orang Malaysia ni, dia punya murah hati dia. Bulan Ramadan banyak scammer datang, dia bagi juga duit. Murah hati. Tu nak bagi tahu. Jadi itu yang kisahnya bukan untuk orang Malaysia, untuk orang luar negara. Jadi begitu. Jadi Imam Muhammad Ibn Sirin, dia pandang rendah pada orang miskin tadi. Dia kata, apalah dia kata, miskin, asyik meminta je. Selepas perkara itu berlaku, Allah dengan sebab tu je, baru dengan sangka buruk. Ini dipanggil adab batin, ya, adab hati. Baru sangka buruk, begitu. Allah selepas itu Allah Subhanahu wa taala telah balas perbuatan hati Imam Muhammad Ibn Sirin dengan kemiskinan selama 20 tahun. 20 tahun. Masya Allah, ya. Selepas pada tu terus jadi kata miskin. Sehingga kan bila dah berlalu lama perkara tu berlalu, anak murid kepada Muhammad Ibn Sirin tanya, kita dulu tuan guru dia kata kaya, sekarang kenapa tuan guru miskin? Apa sebab? Dia ceritalah benda tu. Dia kata mungkin, dia kata, kerana pada suatu hari dia kata mungkin hati saya terdetik merendahkan orang fakir yang saya lalu di satu lorong. Mungkin pada ketika itu saya terdetik hati begitu. Dalam hati saya terdetik begitu. Jadi dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala telah miskinkan Imam Muhammad Ibn Sirin. Tapi pun begitu, beliau Masya Allah satu orang ulama hebat, pentafsir mimpi. Ya, jadi memang ada buku dijual. Kalau tuan-tuan dan puan nak tengok, nak tafsir mimpi, boleh beli buku tu. Ada mimpi apa-apa boleh tengok di situ. Ya, tapi tak tahulah yang itu sahih ke tidak, kan. Dalam Mutiara Syair dijelaskan, menundukkan pandangan mata tidaklah bermanfaat. Menundukkan pandangan mata tidaklah bermanfaat. Sepatutnya menundukkan pandangan mata supaya tidak memandang sesuatu perkara yang melanggar syariat, itu pun sudah memberikan kesan yang besar dalam hidup. Tapi apa kata penyair ni? Menundukkan pandangan mata tidaklah bermanfaat jika pandangan mata hati tidak tunduk, maksudnya tidak beradab. Tengok, kalau mata je kan, mata Masya Allah kan, jaga mata dia jaga pandangan, tapi hati dia tetap sangka buruk pada orang, tetap ada sifat mazmumah dalam hati. Jadi tidak bermanfaat perbuatan menundukkan pandangan mata itu tidak bermanfaat. Ya, bukanlah maksud dia bila tidak bermanfaat tu jangan, bila kita ni hati busuk kita tak nak tunduk pandangan. Bukanlah begitu maksudnya. Maksudnya perbuatan tu jadi macam bila mana seseorang dalam hati dia ada sifat-sifat akhlak yang buruk dalam hati. Jadi perbuatan yang orang kata yang menundukkan pandangan itu seolah-olah tidak bermanfaat, tidak memberi kesan pada hati tersebut. Itu. Sepatutnya dengan menundukkan pandangan daripada melihat sesuatu perkara yang melanggar syarak, hukum syarak, sepatutnya perkara itu memberi kesan pada hati. Tapi disebabkan hati memang ada sifat yang buruk, maka perkara tersebut tidak memberi kesan pada mata tadi. Itu maksudnya begitu, ya. Dan adab batin itu hanyalah dimiliki oleh seseorang yang selalu berusaha untuk membersihkan dirinya dari sifat yang buruk.
kemudian dia menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik, seperti lemah lembut, kasih sayang terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu. Dia dalam adat batin ni, ini dia berkenaan dengan tasawuf. Tasawuf. Di sini ada pengajian tasawuf. Ada Ustaz ya? Pengajian tasawuf ni, dia secara keseluruhannya dia ada tiga perkara. Berkaitan dengan tiga perkara. Pertama sekali, takhalli. Takhalli apa maksud takhalli? Dia kena kosongkan diri daripada buat dosa. Kena kosongkan diri dulu daripada buat dosa. Bila diri itu suci dan terhindar daripada buat dosa, maka proses tahalli itu akan jadi. Proses tahalli itu akan datang sendiri. Tahalli ialah apa? Tahalli ialah mendatangkan kepada diri amal-amal yang baik. Takhalli mengosongkan diri daripada perkara dosa. Tahalli pula mendatangkan diri kepada amal-amal yang baik. Itu secara keseluruhannya tasawuf itu. Kemudian bila mana seseorang meninggalkan perkara yang buruk, perkara yang baik akan datang dalam kehidupan, maka akan jadi proses yang ketiga. Iaitu proses yang ketiga itu tajalli. Bila mana seseorang hatinya bersih, tidak buat dosa, ini biasanya memang terjadi pada wali-wali. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan tajalli Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Macam Nabi Musa kan. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam minta pada Allah Subhanahu wa taala nak tengok Allah. Nak tengok Allah. Bila mana Nabi Musa nak tengok Allah, Allah kata kamu tak mampu nak lihat aku. Jadi kalau kamu nak lihat juga, Allah kata kamu tengok pada gunung tersebut. Tengok pada gunung tersebut. Lil jabali ja'alahu falamma. Saya tak ingat ayat tu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, bila mana disuruh lihat pada gunung, Allah kata kalau kamu tak mampu nak lihat aku. Kalau kamu nak lihat aku, kamu tengok pada gunung. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala gunung tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak memperlihatkan zat Allah kepada gunung, tidak. Hanya memperlihatkan nur, cahaya yang ada pada Allah. Itu dipanggil tajalli, dia panggil. Allah Subhanahu wa taala telah mentajallikan nur yang ada pada Allah Subhanahu wa taala pada gunung tadi, sehingga gunung tadi tak mampu nak lihat cahaya Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan gunung itu hancur lebur. Bila mana Nabi Musa alaihissalam tengok gunung tersebut, terus Nabi Musa alaihissalam pengsan terus. Disebabkan apa? Disebabkan tajalli Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu dipanggil. Bila mana satu orang dalam keadaan Allah Subhanahu, dalam keadaan dia tinggalkan dosa, dan datang amalan-amalan baik dalam kehidupan dia, hati dia pun baik, hanya berprasangka baik, sifat-sifat mahmudah datang dalam kehidupan, datang dalam hati dia, maka proses tajalli itu akan berlaku. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan dia segala perkara yang orang awam tak pernah nampak. Orang biasa macam kita ni tak akan nampak proses tajalli, sebab ialah kita nak bersihkan diri daripada dosa tu macam mana. Sentiasa berdosa, ya. Kita ni sentiasa berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu sebut dalam hadis, anak-anak Adam adalah pendosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pendosa. Nabi beritahu, setiap anak Adam itu pendosa. Tapi dalam hadis ni, ulama kata hanya nabi-nabi sahaja yang bukan pendosa. Nabi-nabi maksum daripada dosa. Itu mengikut ijma ulama, semua ulama bersetuju bahawa nabi-nabi maksum daripada dosa. Selain daripada nabi, semuanya tetap melakukan dosa. Jadi kemudian Nabi kata,
kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik pendosa itu ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Jadi orang yang sentiasa membersihkan diri daripada dosa dan menghiasi diri dengan akhlak yang baik, dengan amal-amal yang baik, maka proses ketiga akan berlaku dengan sendirinya. Tanpa perlu diminta. Tanpa perlu minta pada Allah. Tak perlu minta pun. Proses tajalli ni dia akan datang dengan berbagai cara. Tak perlu minta pun. Allah akan bagi. Tapi syarat yang pertama dengan kedua tu kena buat dulu. Kena buat dulu. Kalau tidak, proses ketiga tak akan berlaku. Dan proses kedua pun tak akan berlaku sekiranya proses yang pertama tak dibuat secara keseluruhan. Tidak akan berlaku, ya. Inilah yang disebut dengan ilmu raqaiq, ilmu yang melembutkan hati, ya. Jadi adab batin tu, kalau kita jaga adab batin, adab hati kita, jadi dengan secara orang kata dengan cara otomatiknya, secara otomatik Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi ilmu raqaiq, maksudnya ilmu yang melembutkan hati, ya. Kerana akan melembutkan hati serta mendekatkanmu kepada alam ghaib. Bila orang hati dia lembut ni, kan, akhlak baik, tinggalkan dosa, tak buat dosa, ini dipanggil serta mendekatkanmu kepada alam ghaib. Ini dipanggil proses tajalli, dipanggil. Dalam satu rangkap ni, kata-kata ni, daripada mula dia bawa proses takhalli, proses tahalli, proses tajalli. Baru berlaku tajalli tu. Okey? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menyebabkan Abu Bakar itu lebih utama. Siapa Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama dalam Islam selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang menyebabkan Abu Bakar itu lebih utama dari kalian. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat dan kepada umat ini, bukanlah kerana sebab banyaknya solat dan puasa. Utamanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu di sisi Allah dan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan kerana banyaknya solat dan puasa. Akan tetapi sebab sesuatu yang terdapat dalam hatinya, iaitu adabnya. Masya Allah. Jadi kalau satu orang yang ada adab ini dipanggil. Bila mana satu orang dia jaga adab di dalam agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat darjat dia. Allah sendiri akan angkat darjat dia. Tak perlu minta penghormatan daripada manusia, tak perlu. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan angkat darjat seseorang yang menjaga adab, ya. Kemudian sesungguhnya aku telah mencermati. Siapa aku tu? Siapa aku? Aku tu ialah guru kepada pengarang kitab, iaitu Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Sesungguhnya aku telah mencermati apa yang telah dikumpulkan dan menjadi karya tulis santri. Santri ini pelajar lah, pelajar. Pesantren kan, pesantren. Pesantren tu pelajar-pelajar pondok lah, ya. Karya tulis santri kami yang mulia dan pandai, Muhammad Amin bin Idrus bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia rujukkan kepada anak murid dia, iaitu berupa faedah-faedah dan catatan-catatan yang jarang ada, iaitu tentang adab. Maka aku mendapatinya sangat sesuai dengan harapan dan insya Allah bermanfaat bagi pemula dan generasi muda. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan penulis dengan pahala yang agung dan berlimpah banyak, serta meneruskan kemanfaatan karyanya yang istimewa ini terus menerus sehingga ke hari kiamat. Amin. Ditulis oleh Al-Faqir ila Rabbi Al-Qadir Zain bin Ibrahim bin Sumaid rahimahullah. Khatam dia punya apa tu dia punya nasihat dan kata sambutan dia tu, khatam dia tulis pada hari Khamis 14 Syaban di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, ya. Jadi kita terus pada pengajian kitab kita pergi pula pada muqaddimah pengarang kitab. Tadi muqaddimah ataupun kata nasihat yang telah disampaikan oleh guru kepada pengarang kitab. Sekarang ni kita baca muqaddimah daripada pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Amma ba'du. Adapun selepas itu, selepas apa? Selepas bismillah, selepas memuji Allah, selepas salawat dan salam ke atas para rasul, ke atas Nabi Muhammad, ke atas keluarga Nabi Muhammad, dan ke atas dan doa ke atas para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka, ya. Jadi dan ada pun selepas itu, maksudnya gitu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kami. Taufik dan hidayah dua perkara berbeza, ya. Tapi di sini pengarang kitab dia kumpulkan dua-dua sekali, taufik dan hidayah. Dia perlukan dua-dua sekali. Sebab tanpa taufik, satu orang tidak dapat melakukan suatu perkara, apa saja pun amalan dalam agama. Sebab tu bila seseorang selesai melakukan suatu perkara, suatu amalan dalam agama, minta pada Allah supaya istiqamahkan dalam amalan tersebut. Minta. Sebab tu ada Nabi ajar doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajar doa ni pada umat ni. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. A'inni, bantulah aku. Ala zikrika, untuk mengingatimu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadatku kepadamu. Sebab tu setiap amalan kita kena minta bantuan daripada Allah. Jangan kita rasa kita boleh beramal dengan sebaik mungkin dengan sebab diri kita. Semuanya dengan taufik daripada Allah. Sebab tu pengarang kitab dia tulis, dia kata dia dapat tulis, dia dapat terjemahkan kitab ini dengan sebaik mungkin dengan bantuan daripada Allah. Kalau tak mampu, ya, kepada kami, sehingga kami dapat mengumpulkan tulisan yang berhubungan dengan adab-adab nabawi dan salafus soleh. Adab-adab nabawi maksudnya adab-adab Nabi SAW dan salafus soleh, iaitu ulama salafus soleh yang terdahulu, yang sangat sederhana ini hingga selesai maksudnya khatam, sesuai dengan harapan kami. Perkara adab merupakan perkara yang sangat penting dan wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi antara perkara yang penting dan wajib dipelajari ialah tentang bab adab. Selain kita belajar fiqh, selain kita belajar tasawuf, selain kita belajar kita belajar tauhid, selain kita belajar fiqh tahawulat, ini juga adab-adab juga adalah satu perkara yang sangat penting untuk dipelajari oleh setiap golongan. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah berkata, "Nahnu ila qalilin minal adab, ahwaju minna ila kathirin minal ilmi." Artinya, perkara sedikit dari adab yang kami pelajari dan kami amalkan, lebih kami butuhkan lebih kami perlukan daripada mempelajari ilmu yang banyak. Belajar sedikit adab, kemudian amal. Belajar sedikit adab, kemudian amal, lebih baik daripada mempelajari ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan. Itu penting, ya. Al-Imam Abdul Rahman Al-Qasim rahimahullah berkata, "Khadamtul imama Malikan rahimahullahu ta'ala 20 sanatan, fakana minha sanatani fil ilmi wa 18 sanatan fi ta'limil adab, faya laitani ja'altul muddata kullaha adaba." Artinya, aku berkhidmat, mengabdikan diri kepada Imam Malik sekaligus belajar kepadanya. Jadi Imam Abdul Rahman Al-Qasim, ya, dia belajar dengan Imam Malik sekaligus mengabdikan diri, berkhidmat kepada Imam Malik. Masya Allah. Orang zaman sekarang dia belajar saja tapi tidak berkhidmat kepada guru. Itu realitinya. Khidmat kepada guru tidak ada.
tapi belajar ada. Macam mana kita nak hasilkan barakah ilmu tanpa berkhidmat dengan guru? Itu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Selama 20 tahun. 2 tahun dari waktu tersebut, daripada 20 tahun, 2 tahun dari waktu tersebut aku gunakan untuk mempelajari ilmu sahaja. 2 tahun daripada 20 tahun hanya belajar ilmu. Dan 18 tahun, maksudnya 18 ni maksudnya 18 lah. Ini bahasa baku bahasa orang-orang lama. 18 tahun aku gunakan untuk mempelajari adab. Masya Allah. Belajar adab sahaja 18 tahun. Masya Allah. Kita boleh khatam insya-Allah. Kita boleh ngaji sampai khatam kitabnya, boleh? Boleh insya-Allah. Tak tebal kan? Tak tebal pun insya-Allah. Tapi tak sampai lah 18 tahun. Ngaji adab tak sampai 18 tahun insya-Allah. Imam Abdul Rahman Al-Qasim ni, beliau belajar dengan Imam Malik sekaligus berkhidmat dengan Imam Malik. Bukan 18 tahun tu bukan pagi khidmat, petang tak khidmat, tak. Daripada pagi sampai malam, sampai besok pagi, begitulah 24 jam selama 18 tahun beliau belajar dengan Imam Malik bab adab. Masya Allah, ya. Gitu. Maka setelah aku renungi, alangkah baiknya jika seluruh waktuku tersebut aku gunakan untuk mempelajari adab. Setelah 20 tahun beliau belajar dengan Imam Malik, beliau telah faham bahawa mempelajari adab lebih baik, dan lebih baik dia gunakan seluruh kehidupan dia untuk mempelajari adab dan kepada guru. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berwasiat kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebab Imam Asy-Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik juga pernah belajar dengan Imam Abu Hanifah. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i, benda yang kita belajar, apa saja berkaitan dengan hukum yang membabitkan mazhab Imam Asy-Syafi'i, semuanya ada susur galur sampai kepada Nabi SAW. Imam Asy-Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah telah belajar dengan 70 orang sahabat di zaman itu. Dan sahabat terus belajar dengan Nabi. Bahkan bukan sekadar itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah belajar terus direct kepada dengan anak murid utama Imam Abu Hanifah, iaitu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Direct terus belajar. Jadi ilmu yang kita belajar hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ragu. Mazhab Imam Syafi'i jangan diragui. Amal, kita dengar belajar terus amal, insya-Allah. Beliau berkata, Imam Malik kata, "Ya Muhammadu, ij'al ilmika milhan wa adabaka daqiqan." Artinya, wahai Muhammad, sebab nama Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris. Sebab itu dipanggil Muhammad. Wahai Muhammad, jadikanlah ilmumu bagaikan ukuran garam dalam makanan, dan adabmu bagaikan ukuran tepung dalam makanan. Kita masak cucur. Mana lebih banyak, garam ke tepung? Garam ke tepung? Sudah semestinya kita masak cucur menggunakan tepung yang banyak berbanding garam. Menggunakan tepung berbanding garam. Banyak tepung berbanding garam. Garam sedikit sahaja. Sebab itu Imam Malik telah berpesan pada Imam Asy-Syafi'i, jadikan ilmu itu bagaikan garam dalam makanan. Sikit je. Ilmu tu sikit, tapi adab itu lebih banyak daripada ilmu. Gitu. Begitu sekali Imam Malik rahimahullah nasihat kepada Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Man la adaba lahu, la ilma lahu." Artinya, barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka berarti dia tidak mempunyai ilmu. Betul lah. Macam saya sebut awal tadi, satu orang yang tidak ada adab, maka dia sendiri tersingkir daripada ilmu. Ilmu itu akan keluar daripada hati dia. Ya. Al-Imam Abu Hafs
rahimahullah berkata, at-tasawwufu kulluhu adabun. Kulluhu adabun. Likulli waqtin adabun. Wa likulli halin adabun. Wa likulli maqamin adabun. Faman lazimal adab balagha mablaghar rijal. Artinya, ilmu tasawuf seluruhnya seputar adab. Kita dah masuk isyak. Nak azan dulu. Siapa muadzin? Masya Allah. Ya. Kita beri laluan pada azan insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا ورسولا وبالإسلام دينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Jadi bab azan ni, saya pernah ceritakan bab azan kan, tentang apa isteri kepada Khalifah Harun al-Rashid. Jadi itu adab, dia jaga adab tu, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia masuk syurga. Ya, adab penting, adab ya. Masya Allah. Nampak benda tu kecil, tapi hakikatnya di sisi Allah benda tu yang menaikkan darjah seseorang di sisi Allah. Ya. Tapi dalam bab azan tadi saya teringat antara satu amalan yang Nabi ajar, memperolehi ganjaran yang besar. Kan bila muadzin sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Jadi bila kali kedua tu Nabi kata, bila mana muadzin melakukan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kali kedua tu, maka dijawab seperti biasa. Kemudian Nabi kata, bacalah
ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Nampak benda ni kecil, ya? Nampak benda ni kecil tapi beri kesan yang besar dalam kehidupan. Hadis ni hadis sahih. Jadi kita cubalah amal, sebab benda tu mudah mudah sangat. Jadi bila setiap kali kita dengar muadzin lakukan azan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang kedua, kita sambung, kita balas macam biasa, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita sambung, ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil islami dina. Allah Subhanahu wa taala janji untuk orang yang bermacam ni diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, kecil tapi besar manfaatnya di akhirat, ya. Mudah-mudahan kita boleh amal, insya-Allah, ya. Okey, kita sambung pengajian kita. Imam Abu Hafs rahimahullah berkata, artinya ilmu tasawuf seluruhnya seputar adab. Jadi ilmu tasawuf ni keseluruhannya ada adab. Dalam ilmu tasawuf keseluruhannya ada adab. Setiap waktu memiliki adab dan setiap keadaan memiliki adab. Dalam setiap waktu pun ada adab, dalam setiap keadaan pun ada adab. Sebab itu pengarang kitab telah karang kitab ni 50 adab dalam 50 keadaan. Makna kata dalam setiap keadaan ada adabnya. Dan setiap kedudukan pun memiliki adab. Setiap kedudukan memiliki adab. Satu orang pelajar ada adabnya. Satu orang guru ada adabnya. Satu orang alim ada adabnya. Orang awam ada adabnya. Satu orang anak ada adabnya. Satu orang ibu ayah pun ada adabnya. Orang yang tak dikenali pun berjumpa dengan orang yang tak dikenali pun ada adabnya. Nabi SAW telah ajar adab keseluruhan pada umat ini. Maka barang siapa yang selalu berpegang teguh terhadap adab, maka nescaya dia akan sampai kepada kedudukan orang-orang yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, ya. Tengok, memang betul lah orang yang jaga adab ni diangkat maqam dia tinggi di sisi Allah. Al-Imam Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Saghaf rahimahullah berkata, kana salafu man fatahu minhumul kitab lam yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab lam tafutuhul adab wa minhum wa humul akthar man jama'a bainal kitab wal mihrab wal adab. Jika di antara sebahagian dari mereka salafus saleh, orang-orang dulu, antaranya ulama-ulama salafus saleh, terlebih orang-orang terdahulu, tidak sempat mempelajari ilmu di masa mudanya. Orang-orang dulu kalau dia tak mampu, kalau dia tak sempat nak belajar ilmu di masa muda, ada perkara yang lain dia buat, iaitu mereka selalu memperbanyakkan ibadah. Tak sempat belajar ilmu, ibadah diperbanyakkan. Di kita hari ini jauh. Sebab tu kita kena telusuri kehidupan orang-orang soleh. Bahkan kehidupan orang-orang soleh ni, bila diceritakan, ulama kata kalau diceritakan tentang kehidupan orang soleh, memberi rahmat pada umat ni, bawa rahmat, ya. Tapi tak tahulah, tiba-tiba hujan petang tadi kan, manalah tahu ada di antara orang-orang di luar sana menceritakan tentang kehidupan orang-orang yang soleh, ya. Dan jika mereka tidak mampu untuk memperbanyakkan ibadah, maka mereka selalu berpegang teguh dalam menjaga adab. Orang dulu sekiranya dalam masa muda tak sempat belajar ilmu, dia perbanyakkan ibadah. Kalau ibadah banyak pun dia tak mampu nak buat, diorang terlalu menjaga adab, ya. Tetapi dia beritahu apa? Sebahagian besar di antara mereka memiliki ilmu, memiliki ibadah yang banyak dan adab yang teguh, adab yang baik, ya. Masya Allah.
Tapi sebahagian besar ulama dulu tiga-tiga ni ada. Ya. Akhirnya kami memohon kepada Allah. Siapa kami itu? Kami ini pengarang kitab. Kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafus salih, supaya amalan ini dijadikan sebagai amal jariah bagi kami. Maksudnya tulisan bab mengenai adab ini mudah-mudahan jadi orang kata pahala untuk amalan yang pahala amalan untuk pengarang kitab. Dan kami hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kami. Hasil daripada kitab yang dikarang, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pengarang kitab, dan pengarang kitab berharap agar pahala tersebut dihadiahkan kepada kedua orang tuanya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kenapa pengarang kitab berkata begitu? Ada hadis. Ma'ala ahadikum idza tasaddaqa bi sadaqatin tatawwu'an ay yaj'alaha an abawayhi fayakuna lahumā ajruha wa la yunqasu min ajrihi syai'un. Artinya, alangkah baiknya jika salah seorang dari kalian bersedekah dengan sedekah sunnah. Dengan sedekah sunnah. Jadi sedekah ni dia ada dua. Satu sedekah wajib, satu sedekah sunat. Sedekah wajib itu zakat lah. Sedekah wajib itu zakat. Antara menjadi sedekah wajib juga ialah bila mana satu orang bernazar. Kalau dia bernazar, kalau dia contoh dia dapat naik pangkat ke, ataupun dia dapat nikmat ataupun dapat projek besar ke, dia niat sebahagian ataupun 10% daripada harta dia nak bagi pada dia nak sedekahkan pada anak-anak yatim ke, ma'at tahfiz ke, dia nak bagi. Jadi bila dia berniat begitu, dia bernazar untuk berniat begitu, maka sedekah tersebut sudah menjadi sedekah wajib. Tapi yang ini Nabi kata sedekah sunnah. Dan menjadikan yakni menghadiahkan sedekah tersebut kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau kita buat amalan apa-apa, kita buat amalan, kita bersedekah pada orang, ataupun kita buat amalan selain pada sedekah, kita niat pahala tersebut hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Ya, sebab mereka lah orang yang telah berjasa pada kita. Selepas ketiadaan mereka dan kita, dengan sebab mereka kita jadi manusia yang baik pada hari ini, maka dengan sebab itulah jasa mereka tak terbalas, dan paling kurang amalan yang kita lakukan, kita niatkan hadiah kepada kedua orang tua kita. Ya. Maka keduanya akan mendapatkan pahalanya, dan tidak terkurang sedikit pun dari pahalanya untuk dirinya. Jadi kalau dia niat amalan sedekah, dia niat untuk orang tua dia dapat pahala sedekah tersebut, dan dia yang beri sedekah tadi, dia pun dapat pahala tanpa terkurang sedikit pun. Masya Allah. Ya. Pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Semoga kitab ini membawa kebaikan dan keberkahan bagi kami, keluarga dan para pembaca. Amin ya rabbal alamin. Kau apa kita? Dah sampai dah masa. Cukup dah. Ustaz. Ya. Boleh insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ya. Jadi apa serba sedikit yang kita dengar mengenai pengajian kita malam ni, mudah-mudahan ada berkatnya. Ada berkat, kita dapat amal dalam kehidupan kita. Penting amal lah. Jangan dijadikan halwa telinga semata-mata. Kita balik, kita amal. Kita usaha sebaik mungkin. Kita tak mampu amal semua, amal sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Ya, boleh insyaAllah. Okey, jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang buruk itu pun daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kelemahan diri saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kata-kata saya, dan saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan sekiranya terkasar kata dan bahasa. Itu majlis dengan tasbih kifarah subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal ladzina yanzuruna alkitab nadratan wahidah wa yahfazuna ma fihi ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فاردده إلينا عند حاجتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين.